Yang dihormati Profesor Badjar Zainal Abidin bin Kidam, Naib Presiden dan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UNICEF. Yang dikasihi Muhammad Haikal bin Hamzah selaku YDP Majlis Perwakilan Pelajar UNICEF. Yang dikasihi Ifdal Falik bin Zainuddin selaku Presiden Persatuan Pembangunan Insan PPI. Yang berusaha Muhammad Hifzil Hikmi bin Muhammad Johar selaku pengarah program Majlis Perwakilan Pelajar MPP, wakil-wakil pelajar dari Human Resource Club HRC, Bachelor of Finance BOF, Bachelor of Industrial Management Club BMAC, staf-staf pimpinan PPI, wakil-wakil pelajar, pensyarah-pensyarah UNICEF, ibu bapa, mahasiswa, mahasiswi UNICEF, seterusnya para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat suka. Sirih berlipat, sirih final, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Ketak buluh, panjang solo, mari jolok, sarang penyengat, angkat doa, jari 10, doa minta, biar selamat. Bagi memberkati majlis pada petang ini, majlis mempersilakan Saudara Muhammad Yusuf bin Wahid untuk mengetuai bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, pada malam yang mulia ini kami memanjatkan syukur kepadamu atas rahmat dan limpah kurniamu dapat kami menjayakan majlis ini. Ya Allah, lancar dan permudahkan majlis kami pada malam ini. Ya Allah, kurniakan hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah, kurniakan kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, kurniakan kami cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kembangkanlah lembayu rahmat-Mu kepada kami, keluarga, anak-anak kami, serta siapa saja yang bersama-sama kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Yusuf di atas bacaan doa itu tadi. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana limpah kurnianya kita dapat berkumpul di majlis yang penuh barakah ini, insya-Allah, sebagai langkah meneruskan kebergantungan kita kepada Allah dalam setiap urusan. Program pada kali ini memberi fokus yang khusus dalam persediaan untuk menghadapi musim peperiksaan. Selain itu, program ini juga sebagai satu langkah untuk memantapkan rohani agar terus teguh berada di landasannya. Tanpa melengahkan masa lagi, tibalah saatnya dinanti-nantikan oleh semua hadirin, iaitu pengisian rohani yang akan disampaikan oleh pakar perunding motivasi, iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Zamri bin Haji Muhammad Zainuddin. Terlebih dahulu, izinkan saya menceritakan serba sedikit latar belakang beliau. Beliau berpendidikan sarjana tafsir dan ulum Al-Quran Universiti Antarabangsa Madinah.
Beliau pernah menjadi guru akademik di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Muda, Kuala Lumpur dan menjadi pensyarah bahasa Arab dan dakwah di Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Beliau merupakan pengarah urusan dan motivator di Mantok Training and Consultancy Enterprise. Beliau berpengalaman dalam mengendalikan pelbagai latihan yang melibatkan soft skill di agensi-agensi kerajaan dan swasta. Antara karya yang dicipta oleh beliau bertajuk Kaedah Al-Matin dan Beginilah Al-Quran Mengajar Kami, terbitan Telaga Biru. Beliau juga banyak melibatkan diri dalam bidang pengacaraan di media massa, antaranya program TV Adik-Adikku di TV1. Kini, tibalah masanya dinanti-nantikan sebuah pengubasan tajuk antara dua darjat mahasiswa Muslim dan mahasiswa mukmin. Dengan ini, saya menyerahkan majlis kepada Tuan Penceramah. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبامتثال أوامره تثلج الصدور. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه ونكبره ونستهديه ونستغفره ونستنجد به ونعظمه ونصلي ونسلم على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته ومن اقتدى بسنته وجاهد في سبيله إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis sebabkan beliau memulakan majlis dengan pantun. Saya jawab, tapi pendek saja. Ikan hiu, ikan mas. Thank you very much. Bahagia Profesor Madya Haji Zainal Abidin bin Kidam selaku Naib Presiden dan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UNICEF, yang berusaha Muhammad Aikal bin Hamzah selaku yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Selangor UNICEF, jawatan kuasa serta seluruh staf kepimpinannya. Berbahagia lagi berusaha Iqbal Faliq bin Zainuddin Faliq selaku Presiden Persatuan Pembangunan Islam Pembangunan Insan UNICEF, jawatan kuasa staf kepimpinannya, pengarah program dan ad hocnya, tuan-tuan, puan-puan, mahasiswa-mahasiswi yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khabar semua? Sihat InsyaAllah pada malam yang dingin dan salju ini kita membahaskan satu tajuk yang menarik juga, antara dua darjat mahasiswa Muslim ataupun mahasiswa mukmin. Itulah yang difahamkan kepada saya dan tajuk yang kita boleh bincangkan pada waktu yang terbatas ini. InsyaAllah saya tidak berniat untuk lama-lama sangat, sebab tuan-tuan tengok saya pun macam nak makan saya je. Perut pun dah lapar mungkin. Sejuk ni mengantuk pula lagi nak study. Jadi sekadar pengisian rohani mana yang boleh disantap oleh rohani kita, kita ambil pengajaran dan pengiktibaran. Bila sebut di antara Muslim dengan mukmin, kita dah ada jawapan dah sebenarnya. Kan? Mahasiswa mana yang bagus? Muslim ke mukmin? Muslim ke mukmin? Ya. Sebelum kita kaitkan dia dengan mahasiswa, kita tengok dulu. Yang dinamakan Muslim ni siapa? Ya.
Muslim ni diambil dari perkataan bahasa Arab lah, aslama yuslimu, Islam, Muslim. Itu pecahan-pecahan dia. Yang mau maksud orang yang menyerahkan diri, ya, orang yang menyerahkan diri kepada Islam dan dia seorang yang beragama Islam. Dengan cara macam mana? Dengan hanya cara mengucapkan dua kalimah syahadah, iaitu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, sambung, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ada kalanya lesen kemasukan dia kepada Islam ini, dan orang yang masuk dalam Islam ini dipanggil Muslim hanyalah dengan keturunan. Mak bapak dia Islam, beragama Islam, IC Islam, maka dia boleh diiktiraf sebagai orang Islam setelah mana mengucap dua kalimah syahadah. Okey. Maknanya pada pendapat anda semualah, okey tak Muslim ni? Biasa-biasa, biasa-biasa, dan hanya nak masuk ke dalam Islam ni dengan dua kalimah syahadah. Dia percaya, tak tahulah percaya tu sekadar tahap mana, mungkin nipis kulit bawang bahawa ada sembahyang, puasa, zakat, haji, dan benda-benda basic dalam Islam, tetapi tidak semestinya dia beramal seperti mana tuntutan Islam itu sendiri sepenuhnya. Ya. So orang jenis macam ni, tuan-tuan, mahasiswa-mahasiswi adalah biasa-biasa. Dan golongan mereka banyak ke tak banyak, agak-agak? Bersaifah. Banyak merata di sana dan di sini, ya. Okey. Oleh sebab itu, terlihat yang kita nak bukanlah orang yang Muslim. Sebab Muslim ni bersifat banyak sangat. Orang-orang yang biasa-biasa. Dan kadang-kadang dia juga mencuri ayam bawah rumah orang. Kadang-kadang dia juga merempit. Kadang-kadang dia pergi ke Unisel hanya mengamalkan 3K. Kuliah, kafeteria dan katil. Tetapi IC dia Islam. Dan ada kalanya juga kehidupannya hanya menjalankan rutin seperti mana juga manusia-manusia ataupun binatang-binatang lain yang hidup kat dunia ini. Makan, minum, rehat, kahwin, mati. Ya. Kalau inilah yang dinamakan Muslim, dia adalah satu KPI yang mudah untuk mencapainya. Okey. Dan di hadapan saya ini, saya yakin dia semuanya adalah Muslim, alhamdulillah. Ya. Tetapi yang kita nak cari akan takrifan yang satu lagi adalah mukmin. Mukmin ini diambil dari perkataan amanah. Yu'minu imanan mukminan. Beriman, yakin dan percaya. Ya. Yakin dan percaya dengan sebenar-benar percaya bahawa Allah itu adalah Tuhannya dan ada hari kebangkitan. Dan orang yang mukmin ini bukan sekadar dia mengucap dua kalimah syahadah, keimanannya yang mantap itu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal, diterjemahkan dengan amalan-amalan dia juga yang mantap, dan menjadi seorang yang memberi ataupun memberi kebaikan kepada manfaat dan kebaikan kepada orang di sekelilingnya. Dan golongan ini agak-agak banyak ke sikit? Iman dia benar-benar yakin, mantap. Amalan dia benar-benar berkualiti seperti mana dan selari dengan keyakinan dia. Dan amalan dan natijahnya adalah orang yang luar biasa punya hebat. Golongan ini banyak ke sedikit? Sedikit. Dan seorang sahabat Nabi apabila membaca ayat Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit di kalangan hamba-Ku adalah di kalangan golongan yang bersyukur, maka dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan golongan yang sedikit. Maka sedikit inilah yang luar biasa, yang berkualiti, yang namanya mukmin. Ya, ini secara takrifan ringkas. So agak-agak anda dah jelas ataupun serba sedikit ringkas dapat tahu mana yang bagus, Muslim ke mukmin? Mukmin. Okay. Bila kata mukmin ini bagus, sudah pastinya kita memilih untuk jadi mahasiswa juga yang bukan Muslim. Sebab Muslim itu kadang-kadang ada kalanya dengan keturunan, mudah sangat. Bapa Abdullah, okey, Islam dah. Kan? Kalau mak Fatimah, okey, Islam dah.
Tetapi mukmin ni lebih dalam daripada itu. Ibarat kalaulah kita masuk kuliah engineering, ada engineering sini? IT. Business. Kalau Muslim ni, dia ibarat baru masuk kuliah tahun 1 business tadi. Tetapi orang yang bernama mukmin, dia sudah menjadi graduasi dan boleh mengamalkan bisnes yang telah dipelajari sebagai seorang businessman yang berjaya. Faham? Masuk tahun 1 business tadi, itu baru Muslim. Lesen dia. Tetapi tidak semestinya masuk tahun 1 business tadi, dia seorang yang berjaya, mungkin gugur di tengah jalan, exam tak lulus, mungkin kecundang, bisnes pun tak pandai, masuk ke dunia bisnes betul seolah bermula daripada kosong. Tetapi mukmin dalam konteks tadi umpama graduasi yang berjaya cemerlang dalam bidang bisnes tadinya dan telah mengimprovekan ataupun membuktikan apa yang ilmu dia pelajari dengan bisnesnya yang berjaya. Sudah pasti berbeza di antara Muslim dan mukmin. Okey, bila kita memilih mahasiswa mukmin, okey, mari kita tengok apakah ciri-ciri mukmin yang membezakan dengan Muslim tadi. Sedikit, sebanyak. Pertama, saya nak tegaskan, tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, manusia bergerak atas benda yang dipercayai dan diyakininya. Setuju tak setuju? Manusia bergerak, bertindak, bercakap atas benda yang diyakininya, dipercayai. Contoh, kalau kita percaya kepada Android, mesti kita beli punya Galaxy S3 Mini. Tetapi kalau kita percaya dan yakin kepada iOS, kita taubat tak beli Galaxy Note Samsung yang habis bateri cepat tu. Dia akan beli iPhone 5 ataupun iPhone 4S. Manusia bergerak atas apa dan yakininya. Betul? Kalau sebagai contoh, dia ni sakit, kalau dia yakin kepada doktor dan saintifik, bila dia sakit, confirm dan terus dia pergi ke apa? Doktor untuk mengambil rawatan. Tapi kalau dia believe kepada ubat singsai dan Cina, dia sakit dan demam, dia tobat tak cari doktor hospital atau klinik, dia akan ketuk kedai ubat Cina singsai tu dan dia akan beli ubat-ubat herba-herba yang berkaitan. Tapi kalau dia percaya kepada bomoh, dia sakit, anak dia sakit ataupun adik dia sakit, dia takkan pergi ke klinik dan takkan juga pergi ke mana? Singsai, tapi dia pergi jumpa bomoh, pelawak dan sebagainya. Manusia bergerak atas apa dan diyakininya. So orang yang beriman, dia yakin sesuatu benda yang sangat mendalam, dan benda tu kita nak kupaskan sikit malam ni. Orang yang beriman, bak kata arwah Stephen Covey, tapi dia tak cakap lah beriman. Dia kata orang yang hebat kat dunia, dia mula begin with the end in mind. Mula dengan mengingat matlamat akhir. Dibuat kajian ratusan tahun, 200 tahun kebelakangan, orang yang hebat di seluruh dunia, dia tengok pattern dia sama. Antara orang yang hebat ini, dia mula dengan mengingat matlamat akhir. Saya nak kaitkan dengan orang yang hebat, yang luar biasa, yang beriman ini, mahasiswa mukmin ini. Dia nak jadi hebat, dia kena mula dengan mengingat matlamat akhir dan tujuan dia hidup. Itu maknanya. Okay, saya mulakan sedikit kisahlah. Bagaimana seorang yang kadang-kadang saya ni online juga, layan juga Facebook dan chatting. Instagram boleh tahan, Twitter ada lah. Tengah-tengah online kerana Facebook, ada seorang yang dia trace kita, tak sempat offline, tak sempat tulis kononnya tiada, status tak ada, dia perasan kita ada, dia chatting. Dan saya kenal pasti profil dia adalah seorang Muslim, memakai cap, ada titik dia Muslim, tengok profil dia Muslim, dan begitu juga, cuma dia